Dalam ekonomi yang serba mencabar pada ketika ini, peranan setiap pihak di setiap peringkat itu memainkan dan juga ada kapasiti yang berbeza dalam era pemulihan, khususnya buat negara Malaysia sendiri. Kalau kita melihat syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC sebagai contoh, peranannya cukup signifikan dalam era pemulihan dan ini harus dipertingkatkan juga diperkasakan peranan mereka. Namun bagaimana untuk kita melihat cabaran mereka? Kerana 2 tahun pandemik ini sudah pasti ada cabaran sendiri, ada strategi yang harus disusun untuk kita melihat bagaimanakah mereka survive pada akhirnya ketika tempoh pandemik ini. Itu juga yang kita bawakan delegasi Malaysia, sebahagian GLIC kita untuk membawa cerita amalan terbaik, berkongsi dan juga mungkin juga belajar dari World Economic Forum ini untuk kita bawa kepada peringkat pelaksanaan di peringkat Malaysia, bergerak ke hadapan untuk pemulihan seterusnya. Saya berbesar hati pada jam ini, saya bersama dengan salah seorang orang kuat GLIC di Malaysia juga, iaitu Dato' Amirul Faizal Wan Zahir, Pengurusan Khazanah Nasional Berhad. Assalamualaikum Dato', terima kasih kerana bersama dengan kami. Jauh pertemuan kita di Davos berbanding dengan di Malaysia. Pertama sekali, kita mulakanlah sebab Datuk hampir setahun mengepalai dan juga mengetuai Khazanah Nasional Berhad dan sudah pasti dan yang paling pentingnya kepasukan Datuk adalah pada tempoh yang sukar, pandemik COVID-19. Ceritakanlah bagaimana menyusun strategi itu ketika pandemik dan sebagainya untuk sebuah tanggungjawab yang besar di bawah Khazanah ini. Terima kasih. Mula-mula saya nak ucapkan terima kasihlah kerana menjemput saya untuk interview ini. Saya sebenarnya masuk tu bulan Julai tahun lepas. Masa tu jadi tinggallah 10 bulan lah. Dan kalau tengok masa tu pandemik, tahap yang paling tinggi, paling sukar adalah tahun 2020. Dan 2021 kita mula dapatkan vaksin dan masa tu mulalah nampak cerah sikit dia punya keadaan dia. Dan kalau tengok daripada saya pun, saya mula sebelum tu saya mengetuai perbankan, CFO daripada bank. Dan perkara-perkara yang khazanah mengalami sama juga seperti bank, bank juga. Iaitu kalau tengok kan dari segi pandemik tu kita ada sekatan perjalanan, kita punya sempadan pun tutup. Jadi masalah tu sama. Tapi kalau di khazanah tu saya rasa makin sukar kalau dibandingkan dengan bank. Ini adalah kerana sebab kalau tengok dari pelaburan khazanah ada hotel, resorts, airlines, plus highway, dan oleh kerana kesekatan perjalanan maknanya revenue dia banyak turun. Tapi kalau tengok alhamdulillah lah dari segi khazanah masa tu memang sudah ada strategi untuk nak jadi lebih resilient untuk menghadapi ketidaktentuan seperti pandemik ataupun volatility di ekonomi negara. So masa tu memang kita dah mulakan 3 tahun yang sudah tu. Dan masa saya masuk tu memang kita teruskan strateginya tu. Yang strategi tu ialah kalau kita tengok kita punya pelaburan, strategi ini adalah untuk mempelbagaikan industri negara-negara kita pelaburan kami. Sebab walaupun Malaysia terjejas, tapi negara-negara lain mungkin akan membangun. Sebab itulah kita dapat menjadi lebih resilient lah, lebih resilient. Kalau tengok daripada dana khazanah pun, alhamdulillah 2021 kita punya net asset value ataupun RAV pun naik masa itu. Alhamdulillah dari itu daripada hasil kerja kepimpinan khazanah sebelum tu dan kita teruskan apa yang kita nampak. Okey, itu bagaimana khazanah secara institusi itu berdepan dengan cabaran juga. Kalau di World Economic Forum ini, tema yang diangkat adalah History at a Turning Point, Government Policies and Business Strategies. Ini diangkat, ini pasca perang di Ukraine. Itu tema ini diangkat, History at a Turning Point. Great Reset seperti yang disebutkan, sekarang juga Building Back Better dan sebagainya. Ini adalah tema-tema dan juga kata kunci yang kerap disebut dan sebagainya. Bagi khazanah juga, apa yang dibawa ke forum ini untuk dikongsikan, dan pada masa yang sama juga apa pula yang mungkin khazanah sendiri pelajari daripada World Economic Forum untuk kita mungkin faham juga pola ekonomi, kerana di khazanah memang perlukan semua insight seperti ini. Kalau di peringkat tempatan itu ada mega trend dan sebagainya, ini di peringkat antarabangsa satu dunia kita perlu tahu cerita kongsi. Betul, terima kasih. So the theme tu History at a Turning Point. Tema History at a Turning Point ialah kerana semua isu-isu yang ada
yang kami semua satu dunia menghadapi memang tak pernah jumpa sebelum ni. Mungkin ada satu dua, tapi tahun kali ini everything comes at once. That's why the history at the turning point. Saya bagi contoh. Geopolitics. Russia dengan Ukraine, sebelum ni memang ada US dengan China, global attention. Dan oleh kerana itu kita tengok rantaian bekalan terjejas, supply chain disruption. Inflasi, memang satu dunia menghadapi inflasi yang tinggi. Dan oleh kerana ada inflasi, kadar faedah di negara-negara akan meningkat. Right? Dan apa lagi? Kelestarian, climate resilience, climate change. Dan ini adalah satu movement atau trend yang makin momentum tu makin tinggi sekarang ni. Dan kalau tengok daripada climate resilience ni, kalau tengok macam dari segi commodity, dari segi makanan, pelbagai keselamatan tenaga, keselamatan bekalan makanan pun menjadi isu sekarang ini. Jadi semua ini sekarang ni pada masa sekarang ini. That's why it's history at the turning point. Never faced this before. Jadi kalau tengok macam tu, datang ke sini, macam saya masuk kumpulan pelabur-pelabur satu dunia. Kalau tengok daripada dialog yang ada, saya masuk dialog closed door atau apa melalui yang ada representation daripada US, daripada Canada, Latin America, daripada Europe, daripada Asia. Jadi memang baiklah saya datang sini sebab saya tengok apa isu-isu dan bagaimana kesemua pihak yang melabur ni macam mana dia nak menangani masalah ini. Dan itulah isu-isu yang bagus yang dapat mempelajari. Yang kedua is kadang-kadang tu dalam perbincangan suara Malaysia, suara Asia emerging markets itu tak ada. Memang tak banyak yang ada. Sebab itulah memang elok kami datang supaya dalam perbincangan tu bagaimana negara-negara seperti Malaysia dapat menangani sama. Dan saya tengok macam kebanyakan isu-isu yang masih bercakap seperti rantaian bekalan yang tersekat, how to deal with inflation, how to deal with food security. So macam tu untuk khazanah kami dapat tahu negara yang lain macam mana dia menangani itu, and we can also chart our own strategy. Right. One of the biggest issue yang dalam topik di Davos ni ialah the transition to green technology. Tapi ada satu tu sebenarnya. But the problem is kalau tengok the pelabur-pelabur asing dalam masalah green transition ni, sometimes they cannot do it, they have to rush it. Dia kena buat secara mendadak. Oleh kerana dia punya stakeholder kata saya tak boleh nak melabur dalam coal, tak boleh nak melabur dengan or dirty economies. Dan oleh kerana mereka buat macam tu, khazanah sebagai contoh pun terjejas juga. Kami adalah pemegang saham yang terbesar dalam tenaga nasional. Dan kalau tengok prestasi pasaran tenaga nasional memang terjejas. Sebab dana-dana ini mereka tak boleh pegang. They cannot do it. But perkara ni kan, this is something yang bagus saya datang sini sebab yang penting bukan saja nak jual saham, tapi yang penting macam mana kita nak bimbing syarikat-syarikat seperti khazanah ni, seperti tenaga atau yang lain, macam mana dia nak transition into the new I guess environment with green technology, and how can we attract investment into that as well. So that's one of the discussions yang kami boleh pelajari dan juga kami boleh contribute dalam discussion ni. Datuk, saya minta, ini adalah angka yang saya sebutkan sebab tadi Datuk ada sebut sikit ini tentang nilai aset bersih, net asset value. Betulkan saya kalau saya salah, pada tahun 2021 adalah sekitar 86 bilion ringgit untuk khazanah berbanding 79 bilion ringgit tahun sebelumnya. Ini meningkat ketika cabaran pandemik COVID-19. Sudah pastilah adalah strategi yang disusun dengan G2 dan sebagainya. Tadi Datuk sebutkan ini adalah meneruskan segala strategi yang telah disusun
sebelum ini. Tapi sudah pasti Datuk sendiri masuk sejak 10 bulan yang lepas, banyak juga strategi yang disusun dan sebagainya. Mungkin boleh lakukan sorotan kembali untuk kita faham bagaimana untuk menyusun strategi dalam dan juga membuat beberapa keputusan sukar untuk khazanah sendiri ketika pandemik. Jadi khazanah ni tak adalah serupa dengan sovereign wealth fund negara-negara lain seperti Norway, Norges, etc. ataupun Temasek ke kat Singapura. Kami ini berlainan sebab apa yang dana yang kami ada, itu kami bermula dengan dana itu dan tidak ada lagi suntikan kewangan ke dalam khazanah. Jadi, apa yang kami perlu buat ialah untuk meningkatkan nilai dana yang kami ada dan itu saja. So, we can grow it. Dan untuk buat tu sebenarnya tak senang, susah tau. Yang susahnya sebab kami harus membuat pelaburan, melupuskan, get realized again, and then reinvest. Lupus, reinvest. It's a cycle. So that's what we have to do. Dan kalau tengok dari strategi itu, kalau kita tengok dalam ketidaktentuan ekonomi sekarang, walaupun sebelum pandemik, selepas pandemik, memang volatility memang bertinggi kan. So, apa yang kami perlu buat ialah susunkan aset kami supaya lebih resilient. So kita ada di strategic asset allocation, alokasi aset supaya lebih strategik kan. Dan untuk buat tu kami kena mempelbagaikan aset-aset kelas. Itu sekarang ini kami susunkan ada setengah aset di dalam public markets, setengah aset dalam private equity, setengah aset di dalam negeri, setengah aset di luar negara. Industri pun kena pelbagaikan supaya kalau ada ketidaktentuan ataupun penurunan harga saham di satu pasaran, tak mengapa sebab ada lagi satu yang baik. Jadi pada tahun 2021, tahun 2020, saham yang ataupun pasaran yang bagus masa itu negara China. Negara China dapat kita punya return banyak dengan 20%. Tapi 2021 terbalik. Negara China yang terjejas. Tapi alhamdulillah sebab kami ada exposure dalam private equity dalam US, itu yang meningkat. Dan Malaysia pun ada juga. Jadi oleh kerana itu, sebab kita punya strategic allocation tu, barulah kami dapat meningkatkan kita punya harga saham. Dan nak tanya apa what are the decision yang sukar untuk kami buat. So, satu ialah discipline. The discipline untuk rebalance kita punya portfolio. The discipline of melupuskan some investments and the discipline of timing of the investments. Jadi cabarannya ialah kadang-kadang tu kalau kita nak macam sebelum ni kami ada buat some jualan some shares in dalam CIMB situ kan. So that's what we have to do. We have to be disciplined untuk continue that so we can reinvest. So those are the things. Lagi satu ialah kalau nak tengok macam khazanah agak unik. Walaupun mandat utama ialah untuk meningkatkan nilai dana yang kami ada, tapi kami juga kena perlu petikaikan pihak kepentingan yang lain, bukan saja untuk the masyarakat, but also for the community. So this is the other thing. We also have to focus on how we can help Malaysia untuk advance, untuk majukan. So itu lagi satu decision yang kami buat untuk memajukan Malaysia. Dan sebelum saya masuk memang dah dipilih untuk membuat dana impact. Yang saya nak lakukan dana impact. Tapi setelah satu cabaran ialah dana impact ni, macam mana kita nak bahagian apa, sektor apa kita nak majukan. Bagaimana kita nak majukan. Jadi itu adalah satu. Jadi dana impact untuk pengetahuan Najib, kami buat alokasi sebanyak 6 bilion ringgit selama 5 tahun ke sektor-sektor yang dapat membangunkan Malaysia new growth areas dan juga untuk menambahkan resilience untuk negara kita. Resilience bermakna kalau kita ada macam pandemik, so healthcare ataupun keselamatan dalam tenaga ataupun food security, kesihatan, education, so those are the things yang kena buat, agriculture. So that's something yang kita fokuskan dalam dana impact ni.
Dan lagi satu ialah new growth areas. Macam mana kita nak buat digital and technology ataupun kelestarian. How we can mempercepatkan khazanah link company GLC untuk transition lebih cepat. Sama ada tenaga ke ataupun syarikat-syarikat lain. So those are the things yang kami akan tumpukan perhatian. Okey, kalau kita melihat kepada banyak yang Datuk sebutkan tadi, strategi untuk menyeimbangkan kembali segala asset allocation dan sebagainya untuk pelaburan, ini penting kerana ini sentiasa dilaksanakan di khazanah mengikut keadaan semasa. Tapi kalau kita lihat mungkin memilih industri apa yang ingin dilabur itu, termasuk industri baru dan sebagainya, dalam keadaan ekonomi semasa, bukan tugas yang mudah. Food security saja ada banyak industri yang akan terjejas dan sebagainya. Bagaimana untuk mencatur segala gerak kerja ini? Kerana pada akhirnya nilai aset itu harus ditingkatkan berbanding dengan 86 bilion yang sudah pun dicapai tahun ini. Untuk tahun 2022 bagaimana untuk mencatur segala strategi ini? Tahun 2022 ni susah. Memang itulah the history at the turning point. Yes. Kan? So 2022 ni difficult. It is a difficult market. And nak kata dia punya sukaran dia sebab kadar inflasi naik, setiap negara akan terjejas, sama ada negara China, Eropah, ataupun negara emerging markets, ataupun US. Kalau tengok harga pasaran US banyak turun. China pun masih lagi lockdown. Europe dengan war. So, ini yang memang sukar. Memang sukar. Tapi, walau bagaimanapun, kalau kita tengok dari khazanah, ada juga sektor-sektor di mana walaupun dia punya prestasi pasaran mungkin turun, tapi tidak turun sebanyak sebanyak yang mana yang seperti sektor-sektor lain. Iaitu kalau tengok Malaysia, financial sector, kami ada CIMB. Dan kalau kadar faedah naik, sektor-sektor financial institution akan untung. So itu harga pasaran naik. Lagi satu, real estate. Real estate, kami pun ada real estate juga. Dan itu kalau sebab orang semua tengah cari mana nak letak duit kan, so safe bets or defensive industry seperti real estate, healthcare. So alhamdulillah, khazanah pun ada juga kita diversify the asset investment. So kita boleh tangani itu. Dan lagi satu, it's also an opportunity to invest. Kalau tengok mungkin setengah teknologi lah kata. Teknologi mungkin harga pasaran sebelum ni memang tinggi. Tapi sekarang dah turun. So macam tahun lepas 2021 private equity. Kami ada buat pelaburan dalam Palantir, SoFi, all these technology companies dekat US ataupun Europe. Dan masa harga pasaran tinggi, kami boleh postkan, we jual. So we got that money. Dan sekarang teknologi turun. So this is the time to invest. So itulah kita kena nak caturkan macam mana strategi untuk menangani dalam sekarang ni kan, apa yang defensif dan apa yang ada opportunity. Okey, kita berbaki 5 minit lagi, Datuk. Tapi kalau kita melihat kepada ini, saya harus tanyakan juga kerana nilai ringgit pada ketika ini adalah bukanlah jatuh, mungkin nilai mata wang lain juga yang meningkat, mengukuh dan sebagainya kan dalam semasa ini. Dahulu kita pernah menyuarakan atau melaksanakan langkah iaitu repatriate segala investment di luar untuk membantu nilai ringgit dan sebagainya. Kali ini pendirian khazanah kerana ada mandat yang perlu dilaksanakan untuk khazanah juga. Pada masa yang sama, sekiranya perkara ini harus dilakukan, adakah khazanah bersedia untuk repatriate dan melabur lebih banyak ke domestik? So kalau tengok sekarang keadaan harga pasaran ringgit sekarang agak rendah kan. Kita kena tanya kenapa. Dan kalau tengok dia adalah kerana negara-negara lain seperti US menaikkan kadar faedah dia. Right? Menaikkan faedah. Tapi kadar faedah dia dinaikkan daripada yang rendah ke tahap normal. Jadi sekarang ni kadar faedah di satu dunia sebab pandemik tidak normal. Dan semuanya kembali kepada normal. Dan we're in a rising rate environment. Bukan a high rate environment, a rising rate environment. Dan kalau tengok dalam semua negara-negara yang ada ni, setiap ekonomi agak berlainan dari segi stage of recovery. So sekarang US naik dulu. Asia lambat sikit. Europe pun slowly behind that kan. Negara China pun belum lagi kan. So kalau nak tengok macam mana kita menangani, it's a transition process.
And this is something yang kalau macam Bank Negara pun dia memantau macam mana keadaan ekonomi kita, ekonomi negara lain, bagaimana keadaan faedah yang naik. Jadi saya rasa kalau macam sekarang ni lebih baik kita tengok kita pantau the economy and also the keadaan faedah negara-negara lain dulu sebelum kita nak buat benda-benda lain. Sebab kalau macam khazanah pula, khazanah kalau kita melabur untuk jangka masa yang panjang. It's generational wealth untuk generasi masa depan. Jadi walaupun sikit macam ni, itu yang perlu kita fikirkan strategi kami, bukan untuk short term, sebab kita kena melabur untuk the long term. So itulah. Jadi tunggulah. Ini soalan terakhir saya. Kalau kita melihat kepada khazanah melabur dalam modal teroka juga. Ini adalah berkaitan dengan startup syarikat pemula kita. Mungkin sebelum ini itu strategi khazanah susun sebelum ini. Tapi ramai juga yang berpendapat bahawa sudah tiba masanya untuk khazanah sendiri melabur secara terus kepada startup yang terpilih untuk pengembangan mereka. Kerana apa? Cabaran untuk startup kita ini untuk mencapai status unicorn sebagai contoh yang kita dambakan ini adalah pembiayaan mereka di peringkat pertengahan itu. Permulaan itu mungkin ada modal teroka dan sebagainya. Bagaimana strategi khazanah untuk melihat perkara ini? Adakah masih melalui modal teroka ataupun bersedia untuk lebih terbuka? Kalau nak tengok startups untuk menjadi unicorn kan, dia satu memang kena ada dana kepada setiap stage, whether early stage, middle stage dan dengan the later stage. Dana itu kena ada. Yang kedua, nak dapatkan dana tu tak boleh senang. Macam kita buat exam kan. Kalau semua soalan senang, semua lulus lah. Tapi kita tak boleh saing dalam pasaran dunia. So, nak dapatkan dana tu yang sukar. So, macam khazanah, kami bagikan sedikit peruntukan, alokasi kepada VCs, venture capitalists. Sebagai contoh, masa dulu, we put in money dalam MAVCAP Gobi. Itu, the joint venture between MAVCAP and Gobi. Dan mereka melabur dalam series A, Karsam. Karsam kan macam unicorn. Dan that venture capital boleh bimbing dia bagi nasihat dan naik dan ada dia kata the value of that series B teruskan sampai ke situ. Dan bila dah besar itu bila khazanah pun sambut dalam later stage sampai dalam unicorn. Jadi peranan khazanah memang throughout. Tapi cara kami masuk agak berlainan. Dan kenapa kita masuk kat situ? Sebab kalau tengok daripada early stage ni, memang sukar. You need banyak resources to really pantau, to really dibimbing, a lot of heavy touch, kena screen tu banyak sangat investments. Kita punya staff memang tak cukup. So itulah kita gunakan model ini. Model kami support dana untuk VC dan kami masuk bila dah naik. Dan itu kami akan teruskan dengan cara itu. Banyak sebenarnya nak tanya, tapi itulah masanya terhad di Davos ini. InsyaAllah kalau kembali di Malaysia, kalau ada peluang dan juga ruang, kita akan berjumpa dan juga mungkin berborak lebih panjang lagi tentang khazanah ini. Datuk Amirul Faisal Wan Zahir, Pengurusan Khazanah Nasional Berhad. Terima kasih Datuk kerana bersama kami di Davos ini. Itu antara sedikit bagaimana untuk kita melihat cabaran yang dihadapi oleh khazanah sendiri dalam tempoh sukar pada ketika ini. Era pemulihan bergerak ke hadapan seperti yang Datuk sebutkan 2022 sebagai contoh, tahun yang mencabar. Saya percaya juga banyak syarikat ke JLIC, GLC juga berdepan dengan cabaran seperti ini. Malah syarikat swasta juga. Bagaimana untuk kita merangka segala strategi ini akan menentukan kejayaan kita. Banyak sudah kita pelajari sepanjang 2 tahun. Ini yang kita nantikan di Astro Awani. Kami sentiasa membawakan cerita-cerita seperti ini untuk kita faham situasi sebenar, realiti sebenar dan bagaimana kita pulih secara bersama pada akhirnya. Sekian saja, saya Najib Arif untuk Agenda One.